يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. Setelah Musa menyempurnakan tempoh kerjanya itu dan mendapat izin berjalan dengan isterinya kembali ke Mesir, ia melihat dalam perjalanannya itu api dari sebelah Gunung Tursina. Ketika itu berkatalah ia kepada isterinya, berhentilah. Sesungguhnya aku ada melihat api. Semoga aku dapat membawa kepada kamu sesuatu berita dari situ, atau sepuntung dari api itu, supaya kamu dapat berdiam, yakni memanaskan badan. Maka tak kala ia sampai ke tempat api itu, kedengaran ia diseru dari tepi lembah yang di sebelah kanan, di tempat yang dilimpahi berkat, dari arah pohon kayu yang ada di situ. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah, Tuhan sekalian alam. Dan sekarang campakkanlah tongkatmu. Ia pun mencampakkannya. Maka apabila ia melihat tongkatnya itu menjadi seekor ular besar, bergerak cepat tangkas, seolah-olah seekor ular kecil. Berpalinglah ia melarikan diri dan tidak menoleh lagi. Lalu ia diseru, wahai Musa, datanglah kemari dan janganlah engkau takut. Sesungguhnya engkau dari orang-orang yang beroleh aman. Masukkanlah tanganmu melalui belahan dada bajumu. Saya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tiada cacat. Dan kepitlah tanganmu di celah ketiakmu ketika merasa takut. Dan hilanglah takutmu. Yang demikian adalah dua bukti.
dari Tuhanmu untuk engkau menunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik derhaka. Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, wah aku telah membunuh seorang dari kalangan mereka. Oleh itu aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, ia lebih petah fasih lidahnya daripadaku. Maka utuskanlah dia bersama-samaku sebagai penyokong yang mengakui kebenaranku. Sesungguhnya aku bimbang bahawa mereka akan mendustakan daku. Allah berfirman, kami akan menguatkan tenaga dan daya usahamu dengan saudaramu Harun. Dan kami akan memberikan kuasa kemenangan kepada kamu berdua. Oleh itu mereka tidak akan sampai kepada maksud membahayakan atau mengalahkan kamu dengan membawa ayat-ayat keterangan kami itu. Kamu berdua serta pengikut-pengikut kamu akan menang. Setelah Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat keterangan kami yang terang nyata. Mereka berkata, apa yang engkau bawa ini adalah sihir yang dibuat-buat. Dan kami tidak pernah mendengar tentang perkara ini dalam kalangan datuk nenek kami yang telah lalu. Dan bagi menjawabnya Nabi Musa berkata, Tuhanku lebih mengetahui siapakah yang membawa hidayah petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan beroleh kesudahan yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Qasas. Surah yang ke-28 pada juzuk yang ke-20. Bermula ayat yang ke-29 sehinggalah ayat yang ke-37. Merupakan episod yang keempat daripada kisah Nabi Allah Musa AS dan juga episod yang kelima. Kalau episod yang pertama, Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana cerita Nabi Allah Musa mula dilahirkan, dihanyutkan, diselamatkan, dibesarkan dalam istana Fir'aun. Dan pada kisah yang kedua diceritakan bagaimana Musa terjebak dengan perbalahan dua lelaki, satu daripada Bani Israel dan satu daripada bangsa Fir'aun yang telah didamaikan oleh Nabi Allah Musa yang berkesudahan dengan pengikut Fir'aun dan orang kuat Fir'aun mati kerana ditumbuk oleh Nabi Allah Musa AS. Kemudian diikuti kisah yang ketiga ataupun episod yang ketiga bila menceritakan bagaimana Nabi Allah Musa AS berhijrah menuju ke bumi Madian, bumi tempat adanya Nabi yang mulia, Nabi Allah Shu'aib AS. Yang berkesudahan Nabi Allah Musa berkahwin dengan anaknya yang bernama Safura. Setengah menyatakan Safra dan setengahnya menyatakan Safuriyah, yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ada tiga manusia yang tepat firasatnya. Yang pertama kata Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar As-Siddiq ketika mana dia melantik Umar Al-Khattab sebagai penggantinya. Dan yang kedua firasat yang tepat ialah ayah angkat Nabi Yusuf ketika mana dia berkata kepada isterinya, muliakan kedudukannya, kan dia seorang yang mulia. Dan juga isteri Nabi Allah Musa, sahibatu Musa, ketika mana dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, ambillah dia bekerja dengan kita. Kan dia seorang yang gagah lagi amanah, yang berakhir dengan perkahwinan wanita ini dengan Nabi Allah Musa AS. Ini orang yang berfirasat yang tepat, yang kuat. Sehingga Allah buka kepadanya sesuatu yang tidak dibukakan kepada orang lain. Maka selepas Nabi Allah Musa dengan akad perkahwinan, dengan mahar perkahwinan selama 10 tahun. Kita sebut Nabi Allah Musa ketika mana diberi pilih oleh Nabi Allah Shu'aib sama ada membayar mas kahwin dengan 8 tahun berkhidmat mengembala kambing ataupun 10 tahun. Maka Nabi Allah Musa yang mulia ini memilih tempoh yang sempurna. Dalam hadis diceritakan ketika mana Nabi SAW bertanya kepada Jibril AS, tempoh manakah yang dipilih oleh Nabi Musa? 8 tahun atau 10 tahun? Maka jawab Jibril AS, atammahuma wa akmalahuma. Nabi Allah Musa memilih yang paling sempurna, yang paling tepat, yang paling sempurna, yakni 10 tahun.
Bila 10 tahun Nabi Allah Musa duduk bersama dengan isterinya dan keluarganya, maka datang kerinduan sebagaimana kerinduan manusia yang lain balik kampung untuk menziarahi ibu dan kaum kerabatnya. Maka ini ialah fitrah, iaitu merindui tempat di mana kita dibesarkan, kita dilahirkan. Walau bagaimana sekejam tempat itu. Atau bumi Mesir, bumi kejam. Dek penindasan Bani Israel. Tapi fitrah kan dilahirkan, dibesarkan. Dan bersama yang kita lihat kepada umat Islam di Palestin. Walau dikepung, walau sekian-sekian, mereka tetap nak balik Palestin. Walau mereka boleh pilih tempat-tempat lain. Tapi itulah kerinduan fitrah. Maka Nabi Allah Musa AS bukan balik dia sebab nak lawan Firaun. Tidak. Pada asal. Tidak juga baliknya untuk berdakwah pun tidak. Baliknya untuk ziarah. Menziarahi kaum kerabatnya. Namun dalam perjalanannya satu peristiwa besar yang berlaku. Peristiwa besar ini berlaku pada malam hari. Bukan pada malam yang dingin, yang sejuk. Sejuknya sejuk yang luar biasa. Sehingga Nabi Allah Musa sendiri tidak tahan sejuk. Dan juga isterinya. Menjadikan Nabi Allah Musa mencari sumber api berdekatan. Untuk memanaskan badannya dan isteri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan detik kemuliaan ini. Kerana malam ini ialah malam kerasulan. Dia cerita tentang pelantikan Rasul. Dan menceritakan tentang tempat yang mulia. Yang disebut sebagai Buq'atun Mubarakah. Buq'ah itu satu kawasan yang diberkati. Kenapa diberkati? Kerana di situ diturunkan wahyu melantik kerasulan Nabi Allah Musa. Kan di situ Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa dengan firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berkata-kata dengan Musa dengan perkataan yang jelas. Dan Musa di situ diberikan mukjizat. Selepas mendapat kerasulan, mukjizat yang berupa tongkat dan cahaya di tangannya. Maka kita lihat detik-detik kemuliaan ini, bila mana Allah Ta'ala menceritakan, falamma dan tak kala mana, dan apabila mana, qada Musa al-ajal. Musa telah menghabiskan tempoh yang dipersetujui. Tempoh 10 tahun. Wasara bi ahlihi, maka dia meninggalkan bumi Madian dengan membawa isterinya. Anasa min janibit turi nara, maka dia mendapati di tebing ataupun di tepi gunung Tur Sina itu ada satu cahaya. Dia tengok daripada tepi gunung Tur Sina, di sebelah kanan ada nara, disebut permulaannya api. Kenapa disebut api? Kerana dari jauh nampak terang. Maka yang terang tu orang akan kata api. Sifat api tadi. Qala li ahlihim kuthu. Lalu Nabi Allah Musa berkata kepada isterinya, kuthu, diamilah kamu di sini. Baik, perkataan kuthu, ia bukan merujuk kepada seorang isterinya sahaja, tetapi ada kaum keluarganya yang lain yang dibawa bersama oleh Nabi Allah Musa AS. Barangkali dibawa bersamanya selain daripada isterinya ialah anak-anak. Kan itu disebut dengan perkataan kuthu. Kuthu kamu semua. Kalau seorang isterinya dia akan kata kuthi. Kamu tunggu sini. Dia beberapa orang anaknya yang dibawa bersama, sebab Allah Ta'ala menyebut perkataan ahlun. Ahlun merujuk pada isteri dan anak-anak. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli kamu, yakni keluarga kamu. Merujuk pada isteri dan anak-anak. Ini menunjukkan Nabi Allah Musa AS jalan bersama isteri dan anak-anaknya. Maka menjadi tanggungjawab ayah, tanggungjawab suami bagi menjaga keselamatan mereka. Menjadi satu tanggungjawab suami dan ayah untuk mencari perkara yang beri manfaat kepada mereka dalam perjalanan ini. Maka Musa AS berkata kepada keluarganya, kuthu, kamu duduk sini. Perkataan mukus di sini bermaksud tunggu sekejap sini. Bukan mana duduk sini 3 hari. Bukan. Tunggu sekejap di sini. Dalam satu tempoh yang ghalib, yang kebiasaannya akan cepat kembali. Kalau kita cakap dengan isteri anak, tunggu kejap. Kita nak pergi masuk dalam isi minyak ke, tunggu kejap, pergi bilik air ke. Satu tempoh yang mana isteri dan anak-anaknya akan tenang. Bukan satu tempoh yang lama. Itu pada perkiraan Nabi Allah Musa pada permulaan.
Maka Musa AS berkata, tunggu sini. Inni anastu nara, kerana aku dapati macam ada api. Nampak dari kejauhan api. La'alli, semoga aku atikum minha, boleh bawa api tadi. Bi khabarin, sama ada di situ mungkin ada orang, maka aku bawa khabar. Mungkin ada rumah tempat kita bermalam, mungkin ada orang kita boleh minta lagi makanan atau sebagainya, boleh join sekali. Au jazwatin, atau aku ambil sikit daripada api tadi. Jazwah maksudnya ambil sikitlah hubur api. Ambil sikit, kalau zaman dulu kita ambil sikitlah 2-3 batang kayu api yang dah ada api di situ. Au jazwah minan nar, daripada api. La'allakum tastalun, semoga kamu semua dapat berdiam, yakni memanaskan badan. Berarti pertama ini malam hari, yang kedua ni sejuk. Malamnya sejuk sehingga memerlukan api. Falamma, dan ketika mana Nabi Allah Musa ataha, mendekatinya, yakni mendekati gunung Tur Saina. Di sebelah kanan yang di sisinya ada pokok. Yang Allah Ta'ala cerita, nudiya min syati'il wadil aiman. Nabi Allah Musa diseru pada lembah yang penuh keberkatan, minas syajarah, yang di sisinya ada pokok. Ayya Musa, wahai Musa, inni anallahu rabbul alamin, akulah Allah Tuhan sekalian. Baik, bagaimana Nabi Allah Musa meyakini bahawa ia adalah suara Allah, yakni dengan keyakinan yang Allah campurkan dalam hati Nabi Musa. Kita tuan-tuan, kita dapat satu maklumat. Antara maklumat yang kita dapat melalui keyakinan. Allah yakinkan kita bahawa ini adalah sekian-sekian perkara. Maka datang keyakinan kita. Seumpama kita yakin benda ni kita boleh berjaya. Contoh hari musim pilihan raya, semua orang yakin kita orang boleh menang. Penganalisa politik kata kita yakin bahawa mungkin bercampur-campur menang, ada kerajaan coalition, kerajaan campur. Jadi yang majoriti. Yang ni pula kita yakin bahawa kita akan menang majoriti mudah. Yang ni kata kita yakin dengan 2/3, 2/3. Yang ni kata kita yakin. Pak yakin tu diambil dari mana? Dan dia berkata dia yakin. Pak yakin suatu yang Allah tetapkan dalam hati seseorang. Untuk meyakininya berdasarkan kepada barangkali perasaannya, barangkali ilmunya, barangkali petunjuk-petunjuk zahirnya. Maka Nabi Allah Musa, Allah campurkan keyakinan yang jelas bahawa ini suara Allah. Maka tak perlu orang beritahu ini suara Allah, kerana suara Allah itu maklum. Suara Allah itu popular. Dia tak perlu ada yang tolong beritahu ini suara Tuhan. Yang ada seorang beritahu, itu malaikat Jibril turun, wahai Musa, ini suara Tuhan. Dan kamu pula siapa? Malaikat Jibril. Siapa pula yang kata kamu malaikat Jibril? Datang lagi malaikat lain kata, ini Jibril. Dan kamu pula siapa? Aku malaikat. Siapa pula kata kamu malaikat? Datang malaikat lain. Siapa sudah tak habis. Kerana ia satu keyakinan yang Allah campurkan dalam hati Nabi Allah Musa AS. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, ini sesungguhnya aku, anallah, aku Allah, Rabbul Alamin, yang menguruskan seluruh alam. Allah mensifatkan dirinya sebagai Rabbun. Apa maksud Rabbun? Rabbun yang uruskan. Umpama kalau kita sebut suri rumah, kita panggil Rabbatul Bait, suri rumah, Rabbah. Daripada perkataan Rabbun, sebab dia mu'annas, Rabbah. Rabbatul Bait. Apa maksud Rabbatul Bait? Dia uruskan rumah tangga. Kursinya, sampah sarapnya, dia uruskan. Dia akan menguruskan rumah tangga. Suami balik, tidur sekejap. Sebab pengurus dah ada. Lepas tu tanya, makan dah siap belum? Lepas tu makan. Lepas tu tidur balik. Pengurus Rabbah. Di sini bila Allah menyebut Rabbul Alamin, Allah uruskan semua. Alam, pergerakan, siang, malam, Allah uruskan. Kita tak boleh campur. Allah uruskan rezeki kita. Allah uruskan sikit banyak. Allah uruskan jodoh kita. Allah Ta'ala uruskan zuriat keturunan kita. Allah uruskan semua. Kerana ia Rabbul Alamin. Sebagaimana kita sebut dalam permulaan Fatihah kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja bagi Allah yang telah diuruskan semua alam ini oleh Allah. Tentang bukankah kita akan berterima kasih kalau seorang telah menguruskan semua perkara? Kita pergi satu tempat, dia kata saya dah urus semua, tempat tinggal awak, bilik tidur awak, makan minum awak. Kita akan berterima kasih kerana dia uruskan semua. Dan kita suami akan berterima kasih pada isteri kerana dia uruskan semua. Anak kita dia jaga, sekian-sekian dia jaga. Maka kita berterima kasih kerana dia uruskan.
Sama juga isteri dia akan berterima kasih pada suami kerana suami uruskan semua. Makan, minum dia, pakai baju dia, duit dia. Suami uruskan. Dia cuma naik kereta tidur. Maka suami akan sampaikan tempat dia nak pergi, kemudian bagi duit, kemudian masuk kereta balik, sambung tidur balik. Suami bawa lagi dia sampai ke destinasi. Lalu kita terima kasih sebab dia uruskan semua. Nak beritahu kenapa kita memuji Allah? Kerana Allah uruskan semua. Rezeki kita, makan minum kita, jodoh Allah uruskan semua. Ikhtiar kita sikit je berbanding apa yang Allah berikan pada kita. Maka Allah menguruskan syurga bagi orang beriman, sedangkan amalan mereka tidak cukup. Maka sebab itu kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Segala terima kasih bagimu ya Allah yang menguruskan semua keperluan kami di alam ini. Kayaknya Allah uruskan. Maka Allah menamakan dirinya Anallah Rabbul Alamin. Aku Tuhan, aku uruskan semua. Supaya Musa AS mengetahui, ha Fir'aun, ha orang zalim, aku juga uruskan. Aku uruskan mereka. Memenangkan kamu juga urusanku. Mengalahkan mereka juga urusanku. Aku Rabbul Alamin. Sebab kita sebut tadi bahawa pergantungan kita pada Allah. Kalau kita nak buru kasih sayang manusia, maka baiki dulu hubungan kita dengan Allah, maka Allah uruskan kasih sayang kita dengan manusia. Maka ini Rabbul Alamin. Wa an alqi asak, wahai Musa, arahan pertama tu, campakkan tongkatmu. Allah Ta'ala tak berbasi-basi bercakap. Maksudnya tak cakap terus direct. Apa yang nak diberitahu. Wahai Musa, campakkan tongkat. Maka Nabi Allah Musa mencampakkan. Falamma ra'aha. Bila mana tongkat itu dicampakkan, dia pun lihat tongkat dia. Sebab kita kalau campak sesuatu, kita pun tengok. Tak ada orang campak tak tengok. Melainkan buang sampah. Kita tak tengok. Tapi kita campak sesuatu yang berharga. Kalau kata cuba campak punya telefon kejap, kita campak, kita akan tengok apa jadi pada telefon kita. Cuba campak wallet awak sekejap, kita campak, kita tengok apa jadi. Maka Allah kata, wahai Musa, kerana tongkat Musa itu penting, kerana Musa AS background dia gembala kambing. Maka tongkat benda penting. Kalau orang misalnya, setiap orang bila dia bekerja dengan satu pekerjaan, ada alat yang penting dia akan bawa. Ni electrical, orang kerja elektrik, dia mesti bawa test pen dia. Mesti bawa. Pergi kuliah mau bawa test pen. Sebab namanya elektrik. Ni kalau namanya, kita katakan orang kaya, pen dia mesti bawa. Sebab apa nak sign check. Tengah-tengah kuliah sempat lagi sign check 2 bulan. Bayar gaji. Dia ada tool dia. Dia ada alat dia. Setiap orang bila berjalan dia akan bawa. Dia sinonim dengan pekerjaan. Musa AS bawa tongkat. Bawa kambing, bawa tongkat. Untuk apa tongkat? Banyak. Mendaki guna tongkat. Berjalan guna tongkat. Mengurangkan beban. Merehatkan badan. Bahkan boleh menakutkan musuh yang menyerang. Khususnya serigala yang nak membaham kambing. Maka kalau kita berjalan dengan tongkat, kita rasa selamat. Sebab ada satu senjata. Maka Musa melihat tongkat yang dicampakkan. Apa nak jadi? Kenapa Allah harapkan supaya campak tongkat? Walau tongkat itu pergantungan Musa selama ini. Seolah-olah Allah nak beri campakkan pergantunganmu pada mana-mana makhluk. Even tongkat. Supaya kamu lihat kebesaranku. Ya, kita kan ada benda yang kita bergantung. Secara fitrah. Ini telefon. Penting Ustaz. Kenapa pegang telefon? Masih kuliah pegang juga. Kenapa? Takut emergency call Ustaz. Mana tahu bini nak beranak. Mana tahu Ustaz nenek mati ke. Ayah mati duk pegang. Emergency call. Baik, putuskan benda-benda seumpama itu. Ingatan. Allah akan cukupkan kamu. InsyaAllah tak akan ada emergency call, tak ada apa. Biar hati kamu bulat dengan Allah. Kan itu bila kita solat, kita buang semua. Padahal dalam solat pun mungkin datang emergency call. Tak ada orang tengah solat, tengok telefon. Takut ada emergency call. Dia buang semua solat. Kerana dia serahkan dirinya pada Allah, pergantungannya, penjagaannya. Maka Allah berkata pada Musa, buangkan tongkat. Ya Musa, tertanya-tanya kenapa tongkat? Tongkat ni penting. Malam hari, gelapnya, dengan mendaki gunungnya, penting. Tambah pula usia 40-an. Ini usia 40-an, kalau usia 20-an, tak ada tongkat tak apa. Masuk 40, menjadi sunnah para Nabi, mereka menggunakan tongkat. Untuk tunjukkan bermula usia musafir ke alam kubur. Kita masuk 40 ni, sebenarnya tak ada apa dah kita ni. Nak gerak ke kubur dah. Bersedia sentiasa.
Maka bila dikatakan campak tongkat, maka Musa campak. Falamma ra'aha, dan dia melihat tongkat. Tahtazzu, tiba-tiba bergerak. Tahtazzu, dia bergerak dengan begitu cepat. Bergerak dengan begitu cepat. Lalu bertukar menjadi ular. Ka'annaha janun. Dan ular itu besar, tetapi ia bergerak pantas seperti ular kecil. Ia besar tapi bergerak pantas. Ada orang tubuh besar tapi dia berlari macam orang tubuh kecil. Laju. Maka gambaran ular tu besar sudah menakutkan Musa. Kemudian dia bergerak pantas. Semua orang bila tengok ular, dia takut, dia patuk. Ketakutan itu fitrah. Hatta pada Nabi SAW. Kita tak kata, oh ni tak takut Tuhan ke apa lagi. Tak, itu fitrah. Kan takut itu terbagi pada dua. Ada takut yang disebut sebagai takut bersifat ibadat. Maka ini yang dilarang dalam Islam. Ada takut yang disebut takut bersama dengan benci. Takut mendatangkan mudarat. Seperti takut ular, takut harimau. Yang ni takut tiku, takut cicak misalnya. Yang ni takut cikgu disiplin sebagai contoh. Takut. Itu takut dalam keadaan dia bimbang mudarat menimpanya. Yang dilarang dalam Islam, takut yang bersifat ibadat. Dengan mengharapkan manfaatnya dan mengharapkan perlindungannya sebagaimana yang menyembah berhala dan sebagainya. Maka Musa AS pun takut. Allah gambarkan takut Musa. Sebut takut-takut macam mana? Walla mudbira, lari tanpa menoleh ke belakang. Walla, lari. Mudbira dengan membelakanginya, tak tengok. Walam yu'aqib, dan lepas dalam lari itu membelakanginya, walam yu'aqib, tak berpaling langsung. Tetapi bila kita lari takut semua, kita takkan paling. Bila paling tu maksudnya ada sikit lagi keberanian. Lari straight je, kira depan je, tak nak kira belakang. Begitu ketakutan. Menggambarkan ketakutan ini, ketakutan fitrah. Musa ni gagah, kuat. Tapi takut ini mungkin hadir pada mana-mana orang. Walaupun ketakutan kita mungkin berbeza-beza. Macam saya katakan, ada orang dia tak takut pula. Tapi lipas dia takut. Sebab apa? Lipas boleh terbang. Ya tak apa. Tu saya terbang dulu sebelum dia terbang. Takut. Ada orang mungkin dia tak takut harimau. Tak takut. Saya jumpa hamba Allah. Saya kata, awak pernah jumpa harimau? Harimau, dia kata pernah. Awak bawa dia. Saya cuma berundur ke belakang. Tak rasa takut. Biasa je. Sebab dah biasa jumpa. Sebab dia ajak saya masuk hutan, cari apa ni? Ayam hutan. Soalan pertama saya tanya sebelum saya ikut, jumpa harimau tak? Maka dia jumpa tak payah pergi. Jumpa, kata undur belakang. Sebab saya tak pandai undur belakang. Dia tak ada gear reverse, tak ada. Takut kita ke depan. Takut. Dia tak takut, okey. Tapi mungkin dia takut yang lain. Semua orang ada ketakutan masing-masing. Kalau dia tak takut yang ni, dia akan takut yang ni. Maka Nabi Allah Musa tak pernah tengok ular ni. Dan tak pernah tengok ular selaju ini. Seperti nak menerkam Nabi Allah Musa. Ya kan ia tongkat Musa, maka nak kembali ke tangan Musa sebab Musa akan kembali mengambil tongkat. Ia milik Nabi Allah Musa. Ya Musa, maka Allah berkata lagi, wahai Musa, aqbil, ke depan. Berhenti berlari, ke depan, mara ke depan. Wala takhaf, jangan takut. Innaka minal aminin, kamu di kalangan orang-orang yang aman. Ya, bagaimana Nabi Allah Musa, di sebalik takut dia, bimbang yang difitrah, tetapi lihat patuhnya pada Allah. Tentu memang kita takut itu, takut ini. Tapi bila datang perintah Allah, belajar patuh. Kerana dengan mematuhi perintah Allah itulah keamanan. Kadang-kadang ustaz takutnya nak hantar sekolah agama anak-anak. Takut tak dapat kerja. Takutnya ustaz kita nak pergi, nak buat ni, benda tu. Nak tinggal pekerjaan haram dan syubhat. Takut tak ada rezeki lagi lepas ni. Baik, dengarlah perintah Allah. Takut tu betul. Memang orang ada takut. Takut. Tetapi bila datang perintah Allah, maka pegang dengan perintah Allah setakut mana pun kamu. Sebimbang mana pun kita pada suatu perkara. Tapi ini perintah Allah, maka patuh. Kenapa? Dalam mematuhi perintah Allah itu ada keamanan. Sebab itu Allah sebut apa? Innaka minal amin. Wahai Musa, kamu akan diamankan. Kalau kamu dengar cakap aku, ke depan, jangan takut, kamu aman. Sebab itu tuan-tuan, setiap kali bila kita melaksanakan perintah Allah dengan sebenar, maka kita akan dapati bagaimana Allah menghadirkan keamanan. Allah menghadirkan kecukupan. Allah menghadirkan kekayaan.
Allah menghadirkan kegembiraan. Semua yang kita bimbang itu Allah hilangkan. Tapi kalau kita duk takut-takut, lepas tu lawan lagi perintah Allah, maka bertambah ketakutan kita. Kemudian selepas itu diambil kembali tongkat. Dan ayat yang lain Allah perintah supaya ambil tongkat itu. Maka dia ambilnya. Ya, kepatuhan Nabi Musa dia ambil. Dia tak kata, ya Allah gelilah saya nak ambil. Ular tu besar. Tak, ambil. Maka Nabi Allah Musa ambil dan bertukar dia tongkat kembali. Kemudian Allah perintahkan dia, usluk yadaka fi jaybi. Seluk tanganmu di dalam belahan bajumu. Ini belahan baju jahit. Mana baju belahan macam ni dah ada lama, zaman Musa dah ada. Maka kata Allah Ta'ala, selupkan tangan kamu, masukkan. Tangan kamu masuk dalam. Masuk dalam kamu, kemudian keluarkan. Takhruj bayda, maka keluar cahaya putih umpama bulan purnama. Tanpa sebarang kecacatan. Artinya, warna yang ada pada telapak tangan ini warna putih umpama bulan purnama. Kal kamari lailatal badri. Bagaikan bulan pada malam purnamanya. Cahaya. Kemudian kata Allah, sesudah menzahirkan dua mukjizat tadi. Wadmum ilaika janahaka minar rahm. Kembali masuk tangan kamu dan letakkan pada dada kamu. Dalam terjemahan pimpinan Rahman disebut pada ketiak kamu. Yang sebenar dan terjemahan yang tepat, ai da' yadaka ala sadrika yadhhab anka ma tajiduhu min al-khawf. Fakana idza khafa min syai'in damma ilayhi yadahu fa idza fa'ala dhalika dhahaba ma tara alayhi min al-khawf. Wa qawluhu min ar-rahb ay min ajli ar-rahbi. Kata Allah, wahai Musa, genggam kembali tangan, Udmun, masukkan, letak kat dada kamu. Ambil, letak kat dada kamu, akan hilang ketakutan kamu. Menjadi fitrah manusia, bila takut sesuatu, dia akan letak tangan kat dada dia. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kullu khaifin iza wada'a yadahu ala sadri zala khawfuhu. Setiap orang bila takut, letak tangan kat dada, hilang takut. Tentang kita kau takut. Kita buat apa? Kita pun letak tangan terdai. Tak mungkin. Takut tangan untuk saya. Terkejut saya. Tak ada kata, terkejut saya. Di sini. Kata Ibn Abbas, bila kita takut letak tangan kat dada, hilang takut. Sebab tu anak-anak kita kalau takut ambil tangan kita letak kat dada. Hilangkan ketakutan. Anak kata takut, bawa takut letak kat dada. Di dada ni keberanian. Itu guru kami mengajar bila baca surah Ila fi Quraisy, maka letak kat dada sampai ayat wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Dan Tuhan yang mengamankan dari ketakutan. Letak tangan kat dada. Berani itu. Jadi berani. Bukan berani ponteng kuliah. Kan itu. Berani kita pada benda-benda yang tak patut kita lakukan. Artinya, memang secara fitrah, tentang kita macam ni. Pergerakan tangan kita dia bergerak dengan, dia selari dengan fitrah kita. Umpama kita sebut, bila kita sakit, kita akan letak tangan tempat sakit. Automatik. Siapa sakit perut, letak tangan kat perut. Doktor pun senang tahu dia sakit perut. Tak mungkin letak tangan kat perut, kemudian doktor tanya sakit apa? Sakit kaki doktor. Kita awak ni salah tangan ni. Tangan patut letak kat kaki. Kalau dia misal sakit kepala, dia akan letak tangan kat kepala. Tak mungkin letak kat lain. Baik, itu kalau sakit, tangan dia automatik pergi tempat sakit. Untuk dia letakkan. Maka dengan mudah kita tahu. Jadi kalau orang bisu tak boleh cakap benda apa, tangan letak dah tahu sakit kat mana. Dan kadang-kadang orang sakit tu memang tak boleh bercakap. Tapi syarat tangannya, beri dalil, beri petunjuk dia sakit kat mana. Yang kedua, yang pergerakan tangan dengan fizikal kita. Bila mana takut, automatik kita akan letak kat dada. Debah. Sebab itu kata Ibn Abbas, siapa pun takut, tak tangan kat dada hilang takut. Sebab Nabi Allah Musa, bila dia tengok tongkat jadi ular, terkejut. Di sebalik patuh tadi, takut tu ada, fitrah. Kemudian bila dia seluk tangannya, keluar cahaya putih, pun takut juga. Kenapa pula cahaya macam ni? Ya, panik juga. Tapi bila letak kembali pada dadanya, maka menghilangkan rasa takut. Takut pada ular tadi, dan takut pada cahaya putih yang keluar tadi. Kerana kedua mukjizat ini, dia menggerungkan orang kafir. Dan sebelum dia menggerungkan orang kafir, yang mula-mula dapat ni pun gerung juga. Kita kan mula-mula, sebelum kita, kalau kita deal dengan benda-benda, kita mula-mula start pun gerung juga. Kita kena latih buaya sebagai contoh.
Orang yang jual buaya mula-mula dia gerung tak? Gerung. Tapi dah lama dia pun duduk atas buaya, dia cium buaya. Dia letak kepala dia dalam mulut buaya. Sebab apa? Dia dah okey. Tapi mula-mula dia gerung. Lepas dia dah latih, dia okey. Tapi dia boleh menakutkan orang lain. Dia akan takutkan orang lain. Maka Nabi Allah Musa, mukjizat yang lahir di hadapannya menakutkan dia. Tongkat dia diulur. Dan kemudian keluar tangannya cahaya pula. Juga takut. Lalu Allah hilangkan ketakutannya dengan dia letak tangannya kembali ke dada. Letak balik tangan dada, maka hilang segala ketakutan dan kebimbanganmu. Kata Allah Ta'ala, fadhanika, maka kedua-duanya itu, yakni tongkat dan juga cahaya putih. Burhanani, dua tanda daripada Allah. Dua bukti daripada Allah. Min rabbika ila fir'auna wa malaihi, untuk kamu berhadapan dengan Fir'aun dan pada pemimpinnya. Menunjukkan bahawa Fir'aun dia tak kuat seorang. Dia kuat dengan kepimpinan dia. Kalau Fir'aun ni kuat seorang, maka memadi Allah sebut Fir'aun. Tapi kita dah sebut Fir'aun, dia ada Hamannya, dia ada Korunnya. Haman dan Korun main peranan daripada semua aspek. Ada Korun, dia sebut support kekayaannya. Adapun Haman, support dari sudut ideanya. Maka ini ialah golongan malak pada pemimpin, pada menteri kabinet dia. Lalu kata Allah, fadhanika, kedua-dua yang aku berikan kepada kamu, tongkat dan cahaya. Burhanani, dua tanda, yang dua mukjizat. Min rabbika, daripada Tuhanmu wahai Musa. Ila Fir'aun, untuk kamu menghadap Fir'aun dan pemimpin-pemimpinnya. Innahum kanu qauman fasikin, kerana mereka ialah kaum yang fasik. Baik, kenapa Allah Ta'ala perintah Nabi Musa lawan Fir'aun? Sebab dia fasik. Apa maksud istilah fasik? Fasik di sini memberi maksud ialah orang yang keluar daripada perintah Allah. Yang mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang melakukan kerosakan. Ini sebut fasik. Pertama, yang keluar daripada perintah Allah. Yang tidak mengikuti perintah Allah. Yang kedua, yang melakukan kerosakan. Kerosakan yang banyak. Dengan membunuh. Dan Musa tahu. Allah Ta'ala tidak perlu jelaskan pada Musa, kerana Musa 30 tahun duduk di Mesir. 30 tahun duduk dalam istana Mesir. 30 tahun bersama dengan Fir'aun dan mengenali watak-watak mereka. Dan mengenali kezaliman yang berlaku dalam negaranya. Maka cukup Allah menggunakan istilah fasikin, mereka kaum fasik. Tak payah Allah cerita benda, tak perlu. Ini kaum fasik. Maka menjadi kewajiban pada semua orang untuk menentang orang fasik. Artinya orang beriman, orang-orang yang soleh, antara perjuangannya menentang orang fasik. Siapa saja yang keluar daripada perintah Allah. Dan siapa saja yang melakukan kerosakan. Kalau kita lihat apa yang disebut oleh ulama di antara fiqh pada ayat ini. Yang ini kefahaman daripada ayat ini. Menunjukkan bagaimana setiap rasul yang Allah Ta'ala nak lantik, yang Allah Ta'ala nak pilih, Allah dah letakkan persiapan dari awal lagi. Bukan tanda-tanda kerasulan daripada awal. Dia bukan macam kita kata dia timbul mengejut. Tidak. Para Rasul SAW dia tak timbul mengejut. Bukan sebagian mereka sudah punya tanda sebelum kelahiran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka pada tanda kelahirannya. Sebagaimana Nabi Allah Musa AS pada kelahirannya. Dan mukjizat yang sudah pun diperlihatkan. Ataupun kita sebut juga sebagai irhasat. Irhasat ialah perkara-perkara ganjil yang berlaku kepada orang yang diberikan sebelum menjadi rasul. Kita panggil irhasat. Bila dah jadi rasul, kita panggil mukjizat. Irhas. Irhas Nabi Musa dipelihara oleh Allah daripada dibunuh oleh Fir'aun. Walau semua kanak-kanak yang lahir pada tahun itu dibunuh melainkan Nabi Musa. Dan lebih aneh pada itu, anak kanak-kanak lelaki ini berada dalam istana Fir'aun. Dan dia tak dibunuh. Artinya ini satu irhas. Satu pemeliharaan Allah SWT. Dan demikian juga Allah Ta'ala pelihara Musa daripada kecil lagi dia tidak pernah menyembah Fir'aun. Dan tidak juga berhala. Tak pernah. Dia tak pernah sembah dan dia tak pernah kata ayah dia angkat dini sebagai Tuhan. Ya Allah pelihara. Tidak ada seorang pun Nabi sebelum jadi Nabi mereka menyembah berhala. Tidak ada seorang. Walaupun ayahnya mencipta atau membina berhala sebagaimana Nabi Allah Ibrahim AS. Tak ada. Itu pemeliharaan Allah Ta'ala.
Setiap orang yang Allah Ta'ala nak pilih, dia panggil muhayyauna lin nubuwah, yang disediakan untuk mendapat kerasulan, maka Allah jaga dia. Allah pelihara dia. Dan dalam ayat ini juga menunjukkan bagaimana lelaki itu punya kiwamah dalam menjaga keluarga. Kisah Nabi Musa bersama isterinya dan anak-anak. Maka Nabi Musa tunjukkan kiwamah. Apa itu kiwamah? Kepimpinan dan tanggungjawab. Dan menunjukkan bagaimana isteri kena patuh arang suami bila Musa kata umkusu, duduk sini, jangan bergerak. Ini menjadi dalil bahawa perempuan tak boleh keluar melainkan tanpa izin suami. Pak suami berkata awak duduk sini, jangan bergerak mana-mana. Kenapa? Itu kiwamah. Apa itu kiwamah? Kita katakan kepimpinan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dan lelaki itu mengatasi wanita. Lebih kuat, yakni memelihara wanita. Dengan sebab kejadian yang Allah ciptakan, perbezaan kejadian yang Allah ciptakan antara mereka dan disebab mereka memberi nafkah kepada keluarga mereka. Kiwamah pertama kerana faktor kejadian kita berbeza. Lelaki berbeza, perempuan berbeza. Lelaki dijadikan kuat, gagah, dijadikan dia lebih kita katakan berani dan sebagainya. Maka ini watak yang menjaga isteri. Watak yang jaga keluarga. Sebab itu disebut dinasabkan anak kepada bapa. Kerana si anak perlu dijaga dengan kekuatan bila berada di luar. Ya, di rumah dijaga dengan kasih sayang. Tapi si anak ini hanya beberapa ketika berada di rumah, banyak masanya berada di luar. Maka di luar bukannya kasih sayang, penjagaan keselamatan mereka. Sebab itu ni sebuah nasab pada ayah. Kerana orang bila dengar beng ayah je, orang pun nampak kuat dah orang ni. Tapi kalau dia beng wanita, dah nampak lemah. Kalau anak ni beng perempuan, siapa nama ni, Ali misalnya, dia stop beng perempuan, dah nampak lemah. Bila dia beng ayah, nampak kuat. Maka ini kiwamah dipanggil. Dan juga hak, menjaga hak taat. Dan dalam ayat ini juga menunjukkan bagaimana kita katakan bila Allah SWT ingin memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, maka Allah akan menghilangkan segala sebab-sebab yang dipegang oleh hamba-Nya. Jadi kita ni kalau benar dapat pertolongan Allah, Allah buang segala sebab. Maksudnya kita ni bila susah, kita akan tu melihat sebab, ikhtiar dan cara. Lalu kita kata, oh, buat macam ni, buat macam ni. Sampai peringkat kita dah blur. Kita tak tahu nak buat apa. Bahkan apa yang kita pegang selama ini pun tak ada. Maka ketika itulah datang pertolongan Allah SWT. Supaya apa? Supaya kita mengakui kebesaran Allah. Kalau tidak, kita akan kata sebab-sebab kita lagi. Ramai manusia, bila mana berjadi kata sebab saya kerja keras, sebab saya buat itu, sebab saya buat ini. Maka Allah hilangkan segala sebab. Supaya kamu memperakui ini datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bila Allah sayang seorang hamba, maka Allah jadikan dia hilang pergantungannya kepada sebab untuk dia melihat kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beberapa pengajaran kisah Nabi Allah Musa AS sebelum kita menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Firaun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.